termasuklah niat kita, termasuklah attitude kita, sikap kita, cara kita bercakap, gerak-geri kita, pandangan kita dan sebagainya. Ini semua hijab. You boleh tutup aurat tapi you cakap kasar-kasar kurang ajar, itu hijab juga. Boleh faham? Nah, kenapa wanita, orang bukan Islam sekarang nak tahu, kenapa wanita ni kena dipakai begini, kena tutup keseluruhan badan melayu dan tapak tangan. Cakap dengan mereka, sebab apa? Sebab dalam Islam, kecantikan wanita ini bukan untuk khalayak ramai. Kecantikan wanita ini untuk suami sahaja. Setuju tak? Suami di sini, isteri kamu, kecantikan isteri kamu untuk siapa? For you or for public? You tanya orang Islam dan orang bukan Islam, dia bukan Islam tu sendiri akan mengaku, ya, it's for me only. No, not for public. Oh, but for orang punya anak perempuan, you boleh. Say why can? Betul tak? Biasanya cakap orang anak perempuan orang boleh, kita boleh tengok, tapi isteri kita orang tak boleh tengok. Actually cannot. Dalam Islam, kecantikan wanita is for the husband, not for public. Nah, kenapa wanita perlu tutup aurat macam ni? Disebabkan diterangkan dalam Al-Quran. Ini adalah perintah Allah dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59. Allah berfirman, mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, beritahulah isteri-isteri kamu, anak perempuan kamu dan juga wanita-wanita yang beriman. Kenapa? Supaya mereka kena tutup aurat. Betul? Kenapa? Sebab Allah bagi di sini, Allah bagi dua sebab, supaya mereka dilihat sebagai wanita yang sopan dan juga boleh dielak daripada dicabuli. Cantik tak? Sopan. Kalau wanita pakai macam ni, nampak sopan tak? Sopan dan boleh elak daripada dicabuli. Itu sebabnya. Itu sebabnya. Tapi kadang-kadang orang bukan Islam cakap, alah, you cakap elak, tapi perempuan pakai tudung pun kena rogol juga. Quran tak cakap tutup aurat tak kena rogol, dia hanya cakap to avoid molestation. Boleh elak, boleh elak. Saya bagi contoh. Ada dua perempuan, twins, dua-dua pun sangat cantik. Satu pakai seksi, satu tutup aurat. Okey, kalau keluar bandar, jalan pergi Chowkit Road, biasanya mana satu yang kena ejek? Seksi, betul? Itu pendek kata elak daripada dicabuli. Itu pertama. Yang kedua, dua perempuan yang cantik, satu tutup aurat, satu pakai seksi, seolah-olah macam kita lah, rumah kita. Okey, cuti raya dah nak sampai, kita mungkin akan balik kampung, betul? Rumah Penang kita kena kunci, kita kena manggakan. So berapa mangga yang kita akan buat biasanya? Kita akan mangga semualah, betul tak? Okey, yang tutup aurat tu seolah-olah dia mangga semua pintu rumah, semua pintu masuk semua dia manggakan. Dan yang tak tutup aurat dia tu seolah-olah rumahnya tu dia mangga sebahagian tak mangga. Saya nak tanya, mana satu yang lebih mudah untuk orang pecah masuk? Mana satu? Yang kedua ke satu? Yang kedua. Betul tak? Sebab itulah Allah mengatakan elak daripada dicabuli. Cantik ke tak cantik? Itu sebabnya. Tetapi sekiranya orang masih nak buat lagi, masih nak mencabuli wanita itu, dah tutup aurat macam ni, hukumannya apa? Capital punishment, bunuh. Dia nak pergi rogol wanita dulu lagi, bunuh, kill. Selesai tak masalah? Selesai. Hari ini Amerika, kalau kita tengok Amerika hari ini, mereka mengaku kita adalah negara yang paling maju, paling berjaya, paling. Tetapi masalah di Amerika, kes-kes rogol, kes-kes mencabuli mencabuli wanita, penguatan wanita di Amerika paling tinggi di dunia. Tahu tak, kes-kes rogol dilaporkan pada tahun 1990, dilaporkan di 2000 kalau tak silap saya. Kes-kes rogol di Amerika satu hari, kalau tengok hari ini, satu hari kes-kes rogol di Amerika dilaporkan tidak kurang daripada 1900 kes sehari. 1900 cases a day. Di Malaysia tahun lepas, kes rogol di Malaysia 1884. Kita setahun. Di Amerika sehari. So saya nak tanya, kes Amerika rogol ini sentiasa meningkat. Kalau you punya adik dengan I punya adik belajar di Amerika, atau you punya anak perempuan, I punya anak perempuan belajar di Amerika, you rasa you boleh tidur tak? Sebab
kes-kes rogol ini begitu tinggi sekali. You boleh tidur tak? Pendek kata, kalau diamalkan hijab Islam di Amerika, kalau diamal sesiapa yang rogol wanita itu, yang hijab itu, hukum ni adalah bunuh. Kalau ini diamalkan di Amerika, rasa-rasa kes rogol tu akan meningkat ke akan menurun mendadak? Mana satu? Selesai tak masalah Amerika sekarang? Kalau hijab dan hukum uduk Islam ni diamalkan di Amerika, selesai tak masalah sosial mereka? Selesai. Sebab itulah hijab adalah sangat-sangat baik untuk semua, untuk wanita dan untuk semua masyarakat, menyelesaikan masalah. Hari ini kalau kita bandingkan lagi, kita tambah lagi, kita bandingkan lagi kedudukan hari ini, orang-orang yang selalu menuduh wanita Islam ditindas. Saya nak tanya mereka, kalau orang cakap wanita Islam tertindas, saya akan tanya, kalau perempuan bukan Islam, mereka pakai seksi, you cakap apa tak? Tak dah. Kenapa you tak cakap apa-apa? Suka hati dia lah apa macam ni nak pakai. Betul ke tidak? Sama juga perempuan-perempuan Islam, mereka nak pakai macam ni, suka hati mereka lah. Tak ada orang paksa dia, suka hati dia nak pakai kan? Kenapa orang pakai seksi you tak condemn, orang pakai elok-elok you nak condemn? Tahu tak hari ini, itu perjuang untuk hak-hak wanita punya orang tak tahu pergi mana. Mereka setiap kali nak cakap, wah, Islam menindas wanita. Menindas kat mana? Wanita yang banyak tertindas di muka bumi ini, mereka tak buat apa-apa. Contoh, ada tengok tak itu A1, itu kereta lari A1. Sebelum itu A1 jalan, dia ada banyak perempuan pakai baju berenang tu, dia pakai kasut tinggi, dia jalan-jalan kat itu track tu. Kenapa you mau ada perempuan? You nak racing car kamu perempuan? Why do you need all these women kat situ? Ada tengok boxing tak? Tu ada tengok round 1, ting, siapa yang keluar? Ada tengok ke tidak? Ada ya? Kenapa you perlukan semua ini? Apa kena mengena dengan you punya boxing dengan perempuan yang pakai seksi? Kenapa tak boleh pakai elok-elok? Nampak tak? Mereka anggap wanita sebagai apa? Sex symbol. Inilah yang menindas wanita. Prostitution, pelacuran berlaku di dunia ni begitu banyak, sehingga dekat Thailand pun jadikan halal, legal. Betul? Apa mereka cakap? GRO dan macam-macam lagi. Apa mereka buat? Yang berjuang untuk wanita tak cakap apa-apa pun, tetapi wanita pakai elok-elok dekat situ, dia cakap menindas wanita. Saya tak faham. You tell me. So inilah yang saya akan sampaikan kepada orang-orang bukan Islam. Rasa-rasa mereka boleh terima tak kalau macam ni kita hujah? InsyaAllah itulah cara saya akan menyampaikan. Seterusnya, teruskan soalan lain. Ataupun soalan yang ayas. Hudud. Potong tangan ke rogol? Pilih satu. Mana satu yang tak masuk akal dulu? Curi, potong tangan. Betul ke curi barang potong tangan Islam? Sebenarnya kan hukum hudud tak boleh dilaksanakan, melainkan zakat telah dikumpul dengan baik dan diagil dengan baik dulu. Pendek kata, kena pastikan semua zakat di tempat di negara itu telah ada barang makan, okey, ada tempat duduk, ada pelajaran. Ini kena buat dulu. Ini dah selesai. Ada tak sebab mereka perlu curi? Ada ke tidak? Tak ada sebab. So pendek kata, bila zakat dah diagih dengan betul, tak ada sebab orang nak curi. Kalau mereka curi, baru apa? Bukan potong tangan. Kalau mereka curi, akan diinvestigate dulu, akan siasat dulu. Kadang-kadang, contoh kadang-kadang kita pakai baju kan, kadang-kadang kita tertinggal sedikit wang kat sini, so kita lupa, kita buka baju, kita cuci, washing machine.